نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Surah Waqi'ah begini, tak kena tanda. Surah Waqi'ah gini, tak kena. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti biasa Allah jemput kita ke dalam majlis kita, majlis tadarus kita, majlis rahmat, majlis berkat, majlis karamah yang kita duka cita benar kalau tak ada majlis macam ni. Nah, sebab kita terluput banyak perkara yang Tuhan nak beri kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kebaikan kepada umat-umat Nabi di awal-awal, iaitu sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'in, maka tidak ada lagi peluang yang Allah Ta'ala beri kepada umat-umat akhir. Nah, dia ada 3 golongan manusia atas dunia ni, Tuhan kata. Nah, iaitu orang yang das sekali dengan Nabi, nah, kemudian orang das sekali dengan sahabat Nabi. Ya ada 2. Nah, orang kebaikan umat Nabi ni adalah orang muhajirin. Dah, boleh jadi orang muhajirin, iaitu orang yang sahabat-sahabat Nabi yang hijrah mai di Mekah pergi di Madinah tu. Nah, ini adalah golongan yang Nabi pada Allah Taala puji dalam Qurannya, al-muhajirun. Nah, patut tak boleh jadi muhajirin, kita tak ada nak jadi muhajirin. Tak ada peluang dah nak jadi orang muhajirin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata ada selagi orang yang tak boleh jadi muhajirin, tapi dia ada orang Ansar. Nah, orang Ansar ni adalah orang yang dah sekali dengar, ada orang yang tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin waktu Nabi hijrah mai pada Mekah. Nah, mai duduk di Madinah tu. Itu kaum yang juga Nabi kata golongan yang diridai oleh Allah. Lepas tu nak jadi Ansar, nak jadi muhajirin pun tak boleh, nak jadi orang Ansar pun tak boleh. Lepas
Lepas tak ada peluang dah lah kita nak Tuhan redha, kita nak masuk lebih telur katik masuk dalam Tuhan redha, nak masuk pok mana? Nak pisah duduk lepok mana jadi pok Tuhan redha. Ada satu lagi iaitu kaum yang selalu berdoa pada mereka, pada orang beriman. Rabbana ighfir, iaitu orang yang kemudian datang daripada orang Ansar, orang Muhajirin, tapi walaupun tak ada jadi orang Muhajirin, tak ada jadi orang Ansar, tapi dia selalu berdoa dengan Tuhan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Dalam surah Al-Hasyr tak silap. Doa mustajab dah. Golongan ketiga ni walaupun dia tak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia hati selalu berdoa, niat baik, suka baik, doa baik terhadap orang golongan orang dulu tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, apalah dosa kami dan dosa orang-orang beriman. Rabbi ighfir lana, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, apa dosa-dosa kami dan orang-orang yang dahulu daripada kami, mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah kamu jadikan di hati kami orang yang selalu berdeki terhadap orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Orang yang mana suka baik, tak ada denda, tak ada rasa deki, tak ada maki, amung, tak ada kan, kepada umat-umat orang beriman dulu. Maka orang yang perangai lagu ni pun boleh masuk dalam golongan orang radhiyallahu anhum juga. Orang Tuhan redha 3 golongan ya. Dah surah apa ni? Surah Al-Hasyr. Tak silap Al-Hasyr. Allahu akbar. Hari ni tak ada cerita lain kita dah. Nak cerita-cerita nak cari Tuhan redha wa agu mana. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ni dari 28 silap. Ayat yang ke Rabbana ighfir lana wal ikhwana allazina sabaquna bil iman. Tu duk mana ayat tu? Duk dalam 9 8 9 10. Kalau surah Al-Hasyr ayat 8 9 10. Aturah Tuhan redha. Orang paling Tuhan kenal, Tuhan sayang. 3 golongan umat Nabi ni. Nak dengan Nabi tak ada dah kita. Nak jadi orang Muhajirin tak boleh jadi dah. Nak jadi orang Ansar tak ada dah. Kita orang duduk dia hujung Julan ni. Tapi walaupun kita rumah hujung dia, kita boleh duduk dalam ayat tadi. Orang selalu niat baik, selalu berdoa baik terhadap orang beriman, sama-sama orang beriman, dan tidak ada deki dendam. Tu pun boleh duduk dalam golongan tadi juga. Boleh masuk dalam golongan tadi. Masya-Allah, Tuhan dah adilnya Tuhan. Ada lagi milik carilah surah At-Taubah ke surah mana ni tak ingat. As-sabiqun was-sabiqun al-awwalun. Ini dalam ayat 100 surah Taubah. Pun ada juga riwayat perangai 3 golongan. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang dulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, iaitu umat Nabi dulu tu daripada Muhajirin orang Ansar, dan walladzina tabauhum bi ihsan. Dan golongan ketiga adalah orang yang turut jejak langkah mereka dengan kebaikan. Turut jejak langkah Muhajirin, jejak langkah orang Ansar dengan kebaikan. Siapa duduk 3 golongan ni, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha terhadap mereka dan mereka itu redha terhadapnya. Wa a'adda lahum jannat. Allah Taala sedia bagi mereka itu syurga. Itulah ibu. 3 golongan ni ya, 3 golongan ni. Kita bimbang kerana mimula dengan ayat ni hari ni.
Kerana kita duduk tengah-tengah orang akhir zaman. Kita duduk tengah akhir zaman. Nabi kata akan ada akhir zaman satu golongan umat Nabi juga mana daripada umat Nabi. Tapi mereka ini maki kecek huduh terhadap sahabat-sahabat Nabi. Terhadap sahabat-sahabat Nabi. Nabi ada ayat kata. Iaitu kalau kita tengok lah ni siapa dia buat ni? Iaitu kaum Rafidah, kaum Syiah. Orang Syiah ni, kita kata dia Syiah. Satunya dia tak suka pada sahabat Nabi. Khasnya Abu Bakar, Umar, Uthman ke apa tu tak suka. Suka pada Ali seorang ya. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, bukan Hasan, Husain. Pagi ni benda tu duk mari dah pak kita tu. Benda tu duk mari dah. Ajaran ni duk mari dah pak kita. Sama ada kita khabar atau tidak dah. Benda tu duk mari dah. La ilaha illallah. Hari ni kita nak cari Tuhan redha, nak kan Tuhan redha kita. Tuhan redhalah pada kami. Tolong saya pada kami, tolong kenal pada kami. Pocai, redha mata pocai. Puas hati dengan kita. Sangat payah jalan kita nak ni. Sangat payah kalau kita nak pergi dengan tak tahu, dengan tak reti tu. Sangat payah nak kita temu jalan kita cari sana. Macam kita nak sana. Kecuali pergi dengan ilmu dah tu pun dari syaitan lagi. Ilmu dah pun dah kuat di syaitan lagi. Subhanallah. Itulah ibu. Sebagai wak mula kecek kita hari ni, maka ayat kita hari ni kita nak ngaji surah baru pula. Surah ni telah sebenarnya takat lagi hari ni tu. Mana ngaji dah surah ni, kalau siapa nak dengar ada dah YouTube. Siapa nak dengar nak review lah ada lah YouTube. Ada anak-anak ada terosak pada boleh tengok lah terosak. Kadang-kadang ada radio duk pasal dah radio lah ni surah ni. Pasal dah. Main besok ngajar di hok besar mana hok itunya ngajar di Telubay ni. Tapi tak apalah, ni kita ngaji suka dah radio tu lama-lama sekali masuk. Mari kita tengok ayat kita nak ngaji ni, kita baca dulu. Masya-Allah. Kalau tak pun baca ratik sekali. Dengar mai baca pula semua. Ayah buat tak aja le. Ayah baca patut kat turun. Baca sekat apa ayat? Baca sekat ayat 12 dulu ni. 12, 14. 14. Ambil di idza waqa'atil waqi'. Itu tu ayah dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Alhamdulillah, jazakillahul khair. Barakallahu lana jami'an fi tilawatina wa sam'ina. Semoga Allah Ta'ala memberi keberkatan pada bacaan dan pendengaran kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala beri taufik daripada kita dengan ayat yang kita akan baca ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itulah 14 ayat daripada surah Al-Waqi'ah yang ada. Semua surah ini ada sebanyak 90 ayat. Nah, semua 90 ayat. Bunyi banyak tu dah. Bunyi banyak. Tapi ayat ni, ayat surah Waqi'ah ni pandap-pandap dah, pandap-pandap. Kita wasan liur benar ni. Nah, dah liur ni. Liur ke apa bu? Liur nak taruh sini, nak agak taruh sini belakang, insya-Allah. Nah, insya-Allah dah terjanji dah. Janji, berapa kali janji dah. Janji tak sok ibu dah. Dah. Ya kena sok hati pun tak apa. Nah. Alhamdulillah. Lah ni kita nak akak, nak patena, nak juk lamdak bang nak akak tarah orang ngaji Quran dah ni daripada tak pandai pada belajar, pandai baca, hok pandai baca dah reti makna, hok makna reti makna faham. Nah, lepas tu bawa faham belaka dah hafaz. Nah, hafal kata ayat kita ingat, reti baca, pandai baca, pandai makna dah sana, insya-Allah. Nah, banyak lagi lah kena ngajinya dah. Kata pandai baca dah. Nah, pandai baca dah, aku pandai dah nah. Kena hafal lagi pula, insya-Allah dah, insya-Allah. Nah. Orang juru ajuk pun ada banyak li ingat pun dah. Bunyi pengaji pandai banyak dah, ada anak ada banyak lagi juga ingat dah. Nah, keduk belajar lagi, duk ngapa juga. Nah. Tapi surah ni, surah Waqi'ah, munasabah surah Waqi'ah ni kita tengok. Nah, hadis mengenai surah Waqi'ah, kemudian kita akan baca muqaddimah. Sebelum tu kita baca hadis dulu. Nah, hadis muqaddimah. Tak ada dalam surat tafsir kita ni, ada dalam surat Arab ni. Nah. Satu hari daripada hadis ni, an Abi Syuja' an Abi Dhabiyah qala. Nah, ceritanya Abi Syuja' ni dia riwayat cerita, dia kata marada Abdullah maradul ladzi tuwfiya fi. Nah, Abdullah bin Abdullah mana ni? Nah, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Nah, sahabat tua jugalah, sahabat masa Islam, masa duduk Mekah lagi, masa Nabi duduk Mekah lagi. Abdullah ni orang pandai Quran juga, salah seorang yang ahli Quran dia. Nah, ketika Abdullah sakit yang bawa kepada mati dia, nah sakit hok nak mati dia saat ni, maka Uthman bin Affan pergi ziarah dia, awak pergi ziarah dia. Nah, lalu tanya, ma tashtaki, muduk puasa nak wayak gapo, munasa nak ngadu hak gapo. Dia kata aku nak jawab, dia kata na zunubi, aku nak mengadu hak dosa aku ya. Nah, lah dia nak ngadu hak tu, tak ada hak lain dak. Nah, zunubi, aku nak ngadu hak dosa aku. Fama tashtahi, dan mulapa gapo gati, muasa nak makan gapo gati. Dari sakit dia tanya gitu dah. Nafan dia tanya, Usman tanya Abdullah ni. Nah, ma tashtahi, mulapa gapo gati. Jawab dia kata rahmat Rabbi, aku laparnya rahmat Tuhan aku. Loh, tak lapar lain dia dah. Hal teroyak mau mula ono ndai apa. Nah, rahmat Rabbi, aku lapar rahmat Tuhan aku. Nah, ala amru laka bi tabib, mun nak aku nak wi tabib, doktor mai cari jumpa denganmu ni. Nah, jawab dia kata al-tabib amradani, bomo menyebabkan aku jadi sakit, kau sakitku, dia kata. Nah, tak ada nak bom lah nak katanya dah. Qala ala amru laka bi ata,
Tidakkah aku suruh bagimu dengan satu pemberian gapo-gapo, mu nak gapo aku nak bagi kamu lah, mu nak minta gapo, gitu maksudnya. Nah, mu nak minta gapo. Dia jawab kata la hajatali fi, aku tak ada hajat padanya. Tak ada berhajat gapo. Nah, ada nak gapo. Nah, Allahu akbar. Pajawab Usman kata yakun libanatika min ba'dik, mu tak sepu kat anak-anak tinamu lepas dah mu tak ada. Nah, lepas padamu. Jadi dia tu wali bahas sini hadis ni kata Abdullah ni ada anak tina banyak, boleh banyak orang anak tina dia. Dah bosan lah anak tina ni dah. Kalau mu tak sepu aku juga anak tina mu kata. Muka kata Usman balik, Usman ni jadi masa Khalifah Usman kan. Lepas tu dia jawab, Abdullah jawab kata atakhsha ala banatil faqra, adakah kamu duk bosan takut pada anak tina aku jadi fakir. Nah, ada fakir kau. Lalu dia kata Abdullah kata inni amartu banati yaqra'na kulla lailah surah waqi'ah. Aku sesungguhnya aku telah suruh anak perempuanku membaca tiap-tiap malam surah Al-Waqi'ah. Nah, anakku suruh anak perempuanku membaca tiap-tiap malam surah Waqi'ah. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surah Waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqah abadan. Ini hadis kelebihan surah Waqi'ah. Aku dengar Abdullah kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan man qara'a surah Waqi'ah, siapa-siapa yang ada baca surah Waqi'ah bila kulla lailah, tiap-tiap malam. Nah, lam tusibhu faqah abadan, tidak mengenanya fakir selama-lama. Faqah ni nak kata faqah ni fakir papo. Tidak kena atasnya dah fakir selama-lamanya. Nah, abadan. Itulah Abdullah nak sakit dengan sakit. Dengan sahabat dia duk sakit ngajar lagi. Ya dah. Oh ya, kalau duk sakit duk dakwah lagi. Nah, kita mengereka kalau kata. Nah. Subhanallah. Apa mati dia dakwah kat sahabat ni dah. Bila tu duk royak Nabi lah bila. Nah, royak Nabi lah bila. Itulah kelebihan surah Waqi'ah. Lam tusibhu faqah abadan. Siapa dah amal tiap-tiap malam. Nah. Tengok agama Nabi tadi tiap-tiap malam. Itulah kelebihan surah Waqi'ah. Itulah pada Abi Zabiyah kali ni, serupnya Abi Zabiyah ni dia dengar ya Abdullah bin Mas'ud kata, riwayat atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata saat nilah. Siapa-siapa duk baca surah Waqi'ah, saat ni dia atas anak dia baca surah Waqi'ah, anak Malik suruh anak tina dia baca surah Waqi'ah tiap-tiap malam. Maka hak Nabi royaknya siapa-siapa membaca surah Waqi'ah tiap-tiap malam tidak kena padanya fakir selama-lama. Jacun. Kalau kita takut kau jacun tu, ya ke pernah dengan baca surah Waqi'ah tu. Kita makan baca surah Waqi'ah belakang insya-Allah. Dia tak ada royak atau mana tu, tapi malah tak apalah baca dululah. Dah pakai tu kau belajar ni. Alhamdulillah. Ni apa ni kita nak ngaji dah ni. Ini kita mana mula ngaji dah. Kita lama kalau kita tak pandai makna dia baca dulu. Lepas tu Abu Zabiyah ni lepas dia dengar pada sebab kita dengar hari ni lah. Abu Zabiyah bila dia dengar Abdullah royak dia lagu tu, dia pun baca lam yada'ha, la yada'ha, tak pernah tinggal dah dia pun. Amal seumur tiap malam dia pun. La yada'ha. Abu Zabiyah saat ni. Kalau gitu, begitulah kelebihan surah Waqi'ah. Kelebihan surah Waqi'ah iaitu siapa dah amal tiap malam, Allah Taala tolong dia jadi tak kena penyakit, tak kena bala papo. Yang lah ni papo, pakat kena penyakit. Papo nak kata nak cari kerja, payah kerja, boleh. Ada belanja kena belanja nak hari 10 kut sehari kena cerak kena habis, 100 kut sehari kena habis cerak. Kerja boleh 50 tak siapa. Tu orang fakir. Kalau kerja nak 100 kerja boleh 70 dipanggil miskin. Tu panggil miskin. Dah. Kalau kerja nak 100 tapi boleh bawah dah 50. Dipanggil fakir. Fakir maaf. Subhanallah. Atau tak ada radai. Jatuh kerja. Penganggur dipanggil menganggur. Wangan. Tu belana agak tu pun. Dah duduk kelas tu pun belana. Wangan.
Ada mau rajin wangan kau ni tapi curi. Rajin curi, rajin ngetek tu ya lagi dah lah dah. Ada email tak dah Yo, dah tak ada nak makan ya gitu. Nah, Subhanallah, subhanallah. Nabi baca surah ni bila kata? Nah. Nabi baca bila kata surah ni? Nah. Tengok sini dia kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pada surah Jabir ni kata annahu Sammak bin Harb annahu sama'a Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salawat kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawm. Nah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semaya akan semaya seperti mana kamu semaya hari ni juga. Nah, tapi semaya Nabi yukhaffif. Rengek-rengek. Nah, baca rengek-rengek. Wa kanat salatu akhaf min salatikum. Dalam semaya Nabi tu rengek lebih pada semaya kamu. Dia buat sahabat dulu baca ayat panjang-panjang berkali. Nah, kita biasa ayat dah tu. Nah, mai Zuhur ni baca surah Baqarah. Ada surah Baqarah. Dah. Apa ke frokah nak pergi kerja ni. Lepas tu Nabi marahlah. Nabi kata anak semaya baca pandai pada. Nabi ni sangat reti merasa dengan makmum dia. Nah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam semaya fajar surah Waqiah wa nahwiha minas sur atau seumpama surah Waqiah. Dalam semaya fajar, semaya subuh. Semaya subuh ni Nabi baca surah-surah macam ni lah. Nah. Lepas tu kita boleh lah kita ingat lah. Boleh baca hati lah. Dah. Mana baca saya 2 ayat boleh. Nah. Ya. Kalau 96 ayat ni boleh lah dah. Apa kita lacak sebentar ya baca. Kalau kita lacak, dah kalau kita tak lacak baca sekadar ya. Dah baca sekadar kita ingat. Nah, dah. Bagi ni hari semenjak hari ni siapa apa kita ingat ni kita melang apa. Kalau tahajud dalam semaya mana pun boleh. Kita tengoklah dah. Tapi dia dalam semaya kita biasa Allah dalam semaya 5 waktu tu. Dalam semaya 5 waktu ni Nabi baca panjang sekali. Nabi baca dalam semaya subuh. Dah. Semaya Isya, semaya Zuhur, semaya paling panas sekali semaya Maghrib. Semaya Maghrib. Nah, dah. Semaya pertengahan semaya Zuhur, Asar, Isya. Nah, semaya Isya. Nah, Ya, dah. Maghrib. Nah. Tu lah itulah kelebihannya. Dah insya-Allah lepas dah ni dah bagaimana kita ni ada Abi Zabiyah juga. Nah, Abi Zabiyah lepas pada dia dengar Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud royak dia tu dia pun tak je tinggal. Fakan Abu Zabiyah la yada'ha. Lepas dia dengar Abu Mas'ud royak hadis ni dia pun tak je tinggal surah Waqiah. Yang ni baca nak malam insya-Allah. Wallahu alam. Itulah. Kemudian kita tengok muqaddimah surah. Nah. Muqaddimah surah Waqiah ni. Waqiah surah ni turun di mana? Kita tahu dah. Surah ni turun di mana? Di Mekah ke di Madinah? Surah Makkiyah dah. Surah ni surah Makkiyah atau surah masa Nabi duduk di Mekah lagi. Nabi terima wahyu surah ni masa Nabi duduk di Mekah lagi. Berarti panggil surah Mekah. Ada sebanyak 90 ayat. Dinamakan surah Al-Waqiah. Al-Waqiah makna apa? Hari kiamat. Hari yang mesti tetap jadi, tetap berlaku. Hari apa tetap berlaku ni iaitu hari kiamat. Nah, kita biasa ayat dah ngaji kita kata hari kiamat ni nama dia banyak dalam Quran ni. Hari kiamat tu. Nah, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Yaumul Fasl, Yaumuddin. Dah nama kiamat saja tu. Nama hari kiamat saja. As-Sakha, At-Tammah. Tu nama kiamat saja tu. Nah, At-Taghabun. Tu nama kiamat kat tu. Nah. Subhanallah. Tuhan namakan hari kiamat dengan keadaannya, dengan keadaan kejadian dia. Nah, hari geger, Al-Qari'ah hari geger tu panggil. Nah. At-Taghabun hari sesal. Nah. Yaumul Fasl hari becek. Nah, hari menentukan hukum, hari becek. Hari kiamat ni, juga hari kiamat. Nah. Yaumul Qiyamah hari baki. Nah, dah.
Subhanallah. Adapun hari ni dalam surah ni Tuhan panggil Waqiah. Satu surah namanya. Nah, dinamakan hari kiamat dengan nama surah. Nah, pada kecil hari kiamat. Dan namakan surah hari kiamat. Nah, dah banyak dalam Quran kita ni kecil hari kiamat saja nama hari kiamat dinamakan nama surah. Nah, Waqiah, Al-Haqqah, kiamat aja tu, At-Taghabun, kiamat aja tu. Nah, Al-Waqiah gapo ni semua tu. Nah, kerana pada awal surah ini bila nama surah Waqiah ni kan awal surah, nama awal surah ni. Pada awal surah Allah Taala menegaskan bahawa apabila berlaku hari kiamat tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Ini tu ada kecik hari kiamat. Kerana boleh namakan hari kiamat ni kerana awal-awal surah tu ada kecik hari kiamat. Allahu Akbar. Nah, hari kiamat dia berlaku, tak ada siapa boleh tolak dah. Tak ada siapa boleh bakit bohong dah. Lah ni boleh kecik lah atau bohong tak jadi. Pada jadi sungguh. Nah, dah hari jadi sungguh ni tak ada siapa boleh kecik kata bohong dah. Nah, dah. Kena terima semata dah. Itulah hari Waqiah. Dah Waqiah. Betul. Kalau gitu surah ni diturun di Mekah dan ada sebanyak 96 ayat. Kita nampak dah kata surah ni dok kecik harga apa? Hari kiamat. Hari kiamat salah satu daripada rukun Islam ke rukun iman? Rukun iman. Hari kiamat ni adalah salah satu, percaya pada hari kiamat adalah salah satu daripada rukun iman. Nak tahu gaya kecik kiamat. Trompai dah. Kecik kiamat. Subhanallah. Kecik akidah. Kecik iman kita. Royak percaya kita. Kecik percaya ni kena kecik banyak. Kena kecik banyak. Sebab itulah kita jadi tak seturut Nabi ni atau turut Nabi tak kena cara tu. Dia punah mana tu? Dia punah diturut ke punah di mana? Punah di hati tu. Dah, punah di akidah kita, punah di percayaan kita tu. Dah. Punah di percayaan kita. Dia mari sebabnya dia punah kita gibeki hati tak serupa dengan hak Nabi royak, hak Tuhan royak tu. Dah. Hari ni kita bisa buat lagu mana? Hati kita tu. Pegangnya kita tu serupa dengan hak Tuhan, nak serupa dengan Nabi royak. Tu. Lepas tu nak serupa Tuhan royak supaya Nabi hejak lagi dah. Dia kena ngaji Quran. Lepas tu kita baru ngaji learning dah. Ada beza mana sobat dulu. Sobat teruk dah kita lagi kita tu. Dah lama pun nak ngajuklah dulu kita kata. Dah. Pas sobat dulu teruk dah kita lagi. Quran mari tengah nak sobat tengah duk semua tak okang. Quran mari sobat semua tak okang. Sobat minum arak dulu. Sobat minum arak duk bunuh orang, bunuh anak. Teruk dah kita lagi. Kalau kira gitu, tapi dengan sebab Quran dia boleh berubah. Bila Quran masuk boleh berubah. Habis hari ni kalau kita buat apa tak boleh berubah. Berarti Quran tak masuk lagi. Walaupun kita baca Quran tapi Quran tak masuk le hati. Sungguh dah Kau minum atas sore dah. Dah. Karena kita baca kata Quran tak hafal lagi pak kita. Beratus tahun dah orang. Quran hafal dah pak kita tapi kita baca saat ni Quran tak masuk le hati. Hak Tuhan Nabi kata Quran masuk kat tekak ya. Akan ada akhir zaman umat aku baca Quran tapi tak sampai di hati kat tekak ya. Terus kat kerongkong ya. Dah. Sebab tu hati tak ada denyut, tak ada berdegih gapo tu. Dia tak masuk di hati. Satunya itulah sebabnya. Hari ni insya-Allah insya-Allah pakat doa dengan Tuhan lama dah kita nak bersangat Quran. Tuhan jalah Quran hati segar subur di hati kami ya Allah. Bukan di mulut saja dah, bukan di mulut saja. Allahu Akbar. Bila hati berubah itulah anggota kita pun turut berubah. Turut berubah kata. Dah. Rasa nak buat hak Nabi, rasa kenal hak Nabi, rasa kenal hak Tuhan, rasa kasih hak Tuhan royak. Dah. Subhanallah. Buat tak buat hak Tuhan tak buat hak Tuhan royak, takut. Takut dah. Alhamdulillah. Nak buat kat gitu belaka tu dah. Itisari kandungan surah ini. Itisari kandungan surah surah Waqiah ni. Bagi menolak anggapan kaum kafir musyrik yang meragukan hari kiamat, hari akhirat. Dalam surah ni mari nak tolak faham orang kafir musyrik. Mari nak tolak anggapan faham orang kafir dia dana.
dok kafe, masih dah kafe. Nah, kafe ni dia ragu tentang hari kiamat. Dia ragu atau tak cerak. Nah, tak terima, dok syok atau kiamat ada, akhirat ada dok. Boleh ada ke akhirat ada dah. Wan apa dia panggil? Apa ke saya kata lukna. Dah. Wan lukna micing mai. Dah. Padahal ni banyak lagi dah. Lukna tu bagi dia ada setengah tu lukna ada, tapi lukna dia tu sining juga. Dah sining juga. Ada bosannya restless diri. Nah. Allahu akbar, nyetu dah padahal dia percaya akhirat, tapi ni mari dah hok selapuk dunia ni banyak dah jadi kelabu akhirat tu. Dah. Allah Taala dalam surah ni Allah Taala bentang atau sedang tunjuk berbagai-bagai dalil. Kalau tak cara kata ada akhirat, dalam surah tu tunjuk dalil-dalil, laktan yang membuktikan bahawa hari kiamat tetap berlaku. Dalam surah ni Tuhan tunjuk dalil. Kata akhirat ada sungguh, cerak, berlaku sungguh. Amal dalil gapo, banyak hari lagi lah bertemu ayat tu. Dan mula berlakunya hari itu, mula bila? Ialah semasa dunia ini dan segala isinya dihancurkan. Hari kiamat ni berlaku bila? Bukan lah ni, lah tak ada sungguh lah ni tu. Dia mana minta tak jadilah ni tak ada nak hidup. Hari akhirat ni akan berlaku semasa dunia ni dan segala isinya dihancurkan. Allah. Tuhan peracuh habis hari kiamat nak timur jadi akhirat ni, Tuhan peracuh habis dunia ni. Peracuh sungguh-sungguh. Siapa tak ada ada pohon ni duk racuh-racuh, rupa bumi main-main tu, ada lagi. Tapi ke akhirat esok ni nak berlaku akhirat ni peracuh sungguh. Bagaimana kita besok kita mari hidup apa kali kiamat dah ni kiamat kecil ke panggil beranak kecil, kiamat kecil. Kiamat kecil yang tu tubik ada alam perut. Satu kiamat dah kita. Tubik ada alam perut tu masuk perut mula tak boleh dah. Kita main di alam perut tak ambil kat tu di alam benih tak ada royak dah. Mai pada alam perut, duduk dalam alam perut mana dah. Bawa tubik alam perut tu, berpecah situ. Tubik sungguh-sungguh 40 hari duk tubik air darah, air apa dah, tubik apa uji ni tu. Habis cuci sungguh. Dah. Nak masuk tak boleh, kira tak boleh masuk semula dah. Dah. Lepas tu mari duduk kat dunia ni kena bercena, kena berjumpa, kena tak terima dah dunia ni gapo kan mana pun. Lepas tu kiamat sekali lagi pula mati. Mari beno ada mata dunia ni beno rumah beno tu beno wak kat pecung. Tinggal lagi pula. Hacobe dunia ni dah. Hacobe. Dah. Kaca-kaca beno habis, tu lagi selas bunga enggak. Tu lagi selas bunga. Kayu putih, kayu pape. Satu pun gis kat tu ya. Bukan gis apa akhirat dah. Dah. Kaca dia buat. Kaca mai duk bina ta dunia ni dah. Dah. Lepas tu, haca nak keluar rumah tak boleh dah. Dah rumah besar tahu mana tak nak mati dah. Sayanya nak mati. Saya nak mati. Apa pejam mata pun tak apa. Ayah dunia dia tu dah. Moga dia bina nak dunia dia dah. Dah. Waktu kita ni, apa kali mati dah. Apa kali kiamat dah. Tapi waktu kiamat haluh belaka dah kiamat haluh. Kira lagi kiamat besar ni lah. Peracuh habis lu dah. Peracuh habis dalam dunia ni. Allah. Hari ni orang kafir pun dia mula-mula terima dah. Kata yang one sin lok dia panggil. Lok ni macam sin ayuk dia. Dunia ni nak habis umur dia. Nak habis umur dia dah. Dia pun dah mula-mula mikir dah. Mula-mula mikir dah. Dunia Quran ada ayat ramad dah. Islam ayat ramad dah. Dihancurkan dan diganti dengan alam yang baru. Itulah hari kiamat. Hari kiamat ni Tuhan peracu semua dunia dan isi dunia. Siapa jadi super dengar abang bukit setara bukit tu hancur jadi pada debu. Dan digantikan dengan alam yang baru iaitu alam akhirah. Tu alam akhir, alam akhir tak ada dah. Lepas ada alam akhir tak ada dah. Dah berapa alam dah kita lalu ni. Alam benih, alam perut, alam dunia, dah sampai alam kubur. Alam kubur, tu ada alam kubur, masuk alam akhirah tak lagi mana dah. Sekat tu ya. Subhanallah. Tak kerbal lah ke.
Pada saat itu, saat mana? Saat akhirat ni dah. Manusia berapa di akhirat ni? Allah, kita dah doyak kita lah belah. Ni lah kita orang butung orang akhir orang ngaji Quran ni. Nah. Quran royak belah-belah. Pak royak cerak. Tak ada orang cara ngiga, cara mimpi dak Tuhan sendiri royak. Pada saat itu, saat akhirat ni, manusia akan dibagi kepada 3 puak yang berlain-lain keadaannya. Kita semua ni akan dibagi pada 3 puak. Ya Allah, puak mana kita ni? 3 puak ni nenang Tuhan nak bagi serak. Nah, puak mana kita ada 3 puak ni? Pertama, puak pihak kanan. Puak pihak kanan. Puak terima surat balik kanan. Nah, dah. Sesungguhnya yang sungguh bahagia. Dah, orang terima surat balik kanan, dia royak belah-belah dah bahagia, senanglah kerana mendapat sebaik-baik balasan. Insya-Allah. Rajalah kami daripada pihak kanan, ya Allah. Jalah kami, nak cucu kami, kawan-kawan kami, najira-jira kami semua, ya Allah, kawan kami, ya Allah, daripada pihak kanan, ya Allah. Itu pertama. Kedua, pihak kiri. Pihak kiri. Nanti timur surat balik kiri. Maka orang pihak kiri ni, ialah ni buat ada dah bahasa kan menang panggil faisai faikwa. Faikwa faisai. Nah, tapi kalau bahasa politik ni faisai faikwa kuasa ni mana tahu kalau kuasa Amerika sai ni buat Rusia boleh ini dah. Ataupun kuning hijau, kuning merah. Tak ada kuning merah. Puak kiri. Nah, puak kiri ni atau kalau ni puak terima surat balik kiri. Nah, maka yang akan menderita azab seksa yang tidak terperi. Auzubillah min zalik. Selamat kami, ya Allah. Ya, surah ni kita biasa ngaji dah. Lepas lama dah ni terlupa habis berapa tahun. Dah ada setengah bulan dia tak ada ngaji surah ni. Nah, itu surah ni kita ngaji lah surah Insyiqaq. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Dalam surah Insyiqaq kecil hakimat enggak? Surah Izzas Sama'un Syaqqat. Siapa dah ngaji surah Izzas Sama'un Syaqqat? Arung mana? Ada tak arung Izzas Sama'un Syaqqat? Ada. Ada dah. Nah. Apa orang ada surah Izzas Sama'un Syaqqat ni? Nah. 10 tahun lepas dah tengah ngaji Izzas Sama'un Syaqqat. Nah. Idza sama'u syaqqat tu ada ayat situ kata, tapi dalam surah kecil hakimat ke tu apa? Kecil hakimat ke. Nah, tapi dalam surah tu dalam ayat surah idza sama'u syaqqat tu ayat 2 puak je. Dalam surah idza sama'u syaqqat tu orang terima surah alik kiri, terima balik belakang. Nah, terima balik belakang pula. Nah, dah. Lek kiri sudah kiri terima baik mari lek belakang, tahu jangan lek belakang ni. Nah, tak ada tonjok ada hulur lek depan dak. Nah, dah. Hinonya dah Tuhan buat jadi hina, nampak hina dah. Allahu akbar. Tahu dah hatta azab hal dah dia. Nah, tua tahu hal dah. Auzubillah min zalik. Tuhan selamat kami ya Allah daripada terima surat balik kiri ya Allah. Nah. Tu dua. Yang ketiga, puak yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia dan kerana itulah mereka dulu mencapai balasan sebaik-baiknya di akhirat. Puak ni panggil as-sabiqun. Dalam surah ni panggil sabiqun. Puak dulu wa amal baik di dunia, maka di akhirat esok dia dulu terima balasan baik akhirat esok. Nah, dah. Ya Allah, teliyanya nak jadi. Allahumma ja'alna minas sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Walaupun malu nak duduk kelas ni dah. Malu nak minta duduk kelas ni, tapi nak. Tuhan jalah kami pada gulung as-sabiqin. As-sabiqin ni orang yang dulu amal baik ke apa dia dulu. Nah, tengoklah kita boleh tahu dah belah-belah. Kalau pergi sedekah kita dulu kita ke dia. Pergi semaya kita dulu kita ke dia. Pergi buat baik ke apa siapa dulu. Nah, kalau ajak buat baik dia dulu. Nah. Subhanallah. Nah. Itulah bibu. Itu orang puak yang ketiga, tapi mereka akan dapat kedudukan istimewa di sisi Allah. Mereka golongan yang ketiga ini ialah orang ahli syurga juga. Ahli syurga tapi nombor 1. Ternampak sekaligus dalam ayat dalam paham kita sini ialah dalam surah Waqiah kata puak syurga ada 2 golongan. Nah, puak syurga ada 2 golongan. Satu puak kanan, iaitu yang keduanya ashabul yamin dengan as-sabiqun. Nah, ada puak neraka ya.
Nah, dah kuat neraka so. Habis. Nah, itu kita nak ngaji ni dah. Siapa dia kanan, lagu mana keadaannya dia akhirat esok. Siapa dia fok kiri, lagu mana balasannya akhirat esok. Tuhan royak soso dalam surah Waqi'an. Belum kita tengok belah-belah. Tak kena nanti akhirat dah. Nah, royak belah-belah kita. Nah. Suluh belah dah. Dah betang tunjuk gambar. Nah. Kepada orang-orang kafir. Akhir surah ni Tuhan tunjuk pada orang kafir. Orang kafir mata orang tak percaya yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran Al-Karim. Dia tak percaya pada Quran, dia ragu. Allah jangan kita ragu. Nah, la raiba fih. Tidak ada syak dah dalam Quran dengan Quran ni. Nah. Tapi orang kafir syak. Nah, kata mari Tuhan semua kedak Quran ni. Dah. Allah Ta'ala menegaskan kepada orang tak percaya pada kebenaran Al-Quran. Benar, Quran ni benar sungguh kedak. Dia tak percaya mana dah. Maka dalam surah ni Allah Ta'ala menegas. Allah Ta'ala royak kata bahawa yang dibacakan kepada mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Kalau Nabi duk baca Quran mula, kita ingat tak? Quran ni ayat sama dah. Quran dulu masa Nabi turun Quran hari ni, Nabi baca pada orang kafir. Dah. Nabi pergi baca pada orang kafir lu dah, pada ufak semua tak okang tu. Dah. Hari ni buat ke mana? Dah, sama telah baca orang kafir Islam sendiri pun tak baca tak habis lagi. Nah. Ramai lagi setengah. Setengah ke berapa tahulah. Nah. Banyak mana lagi ni? Kita tengok banyak sikit. Lek apa kita mari apa tahun dah ini? Nah. Apa tahun dah kita duk ngaji sini? Hok sini saja, ambil sekat ni saja. Nah. Ada lagi boleh jadi kita kata dia tak mai dengar sini lah boleh jadi. Nah. Dah. Dia tak mai dengar sini ya boleh jadi. Insya-Allah kita tahu apa kot lain dia pergi dengar. Dah. Ya Allah, hidayahlah pada kau kami hok tak mari lagi pak kami ngaji ni. Nah. Kalau tak ngaji sini pun gilah ngaji kot lain. Nah, kita bimbang takut tak je dengar. Aku tak mari sini kot lain pun tak ada pergi. Hidup dengan mana tu. Nah, kerana Quran ni Nabi baca pada orang kafir. Kalau bagaimana orang duduk orang Islam tak dengar Quran. Nah, dah. Lagu mana orang Islam tak dengar Quran. Apa tahan kita sini? Apa tahan Kau duduk kat ni saja apa tahan tak ingat. Aku 3 tahun ada. Itulah dah. Nabi baca pada orang kafir dulu dah. Hari ni Islam setengah tepat tu tok imam sendiri tak seru dah ajar ya. Tu kita bosan. Tok imam sendiri main peranak tak wing ngajar nak makmum dia. Nah, dah takut bimbang, takut nak pergi ngajar makmum dia. Takut makmum dia pandai Quran. Nah. Ya bimbang menang bukan takut kalau dia tanya kata bukan takut orang pandai Quran. Dia takut kita pergi hajar ilmu sesat. Nah. Takut hajar ilmu sesat. Ya bimbang takut ilmu sesat. Apa makmum dia dah sesat, tak reti Quran tu tak sesat ke tu? Nah. Kok mana arti sesat sungguh? Belajar Quran sesat ke? Kau tak reti Quran tak sesat. Tuhan ayat kata la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ni zalikal kitab. Quran ni la raiba fihi tidak ragu dah, tak kena ragu, tak kena bimbang dah. Quran adalah petunjuk bagi orang takut Tuhan. Nah, tapi hari ni kita ragu. Perangai ragu pada Quran ni perangai kafir. Perangai kafir. Nah, hari ni orang Islam sendiri duk ragu pada Quran. Dah ragu tu. Ragu mana kata duk syok, tak yakin, tak cerak. Dah tak cerak. Takut. Takut ada sesat. La Allah. Nah. Maka bila orang kafir duk syok pada Quran, Tuhan mari tegah. Tuhan mari royak dengan jelas tu kata bahawa yang dibacakan kepada mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Ayat ni dah akhir-akhir surah dah. Tuhan mari tegah, mari royak dengan cacing tu kata Quran ni mari adalah Quran yang mulia, bukan Quran yang mari nak jahat, banget ya Allah, auzubillah min zalik. Nah, dan nak menyesat mata jahatlah. Nah. Dak sebaliknya Quran ni mulia karim. Nah, ada kebaikan banyak dalam Quran ni. Royak belaka ha dunia ha akhirat. Dah. Orang tak reti Quran itulah. Ya, dah. Dah. Yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Quran dalam Al-Quran ni ada
ajaran dan ada pimpinan hidayah, petunjuk. Nah, kita tak reti gapo dia royak Cina pada kita. Nah, masya-Allah. Nah, mengingat mi apa jelah. Nah, umi tak ada ngaji banyak Quran, tak ada ngaji sekolah banyak. Tapi umi boleh gini. Nah, kalau kita buat kecap muzakarah masjid ni, kalau ada tanya umi ngaji mana? Nah, habis mana, doktor mana, doktor koman tri pun tak ada. Tu Alhamdulillah. Nah. Kalau mau tanya tu sudah ada kita lah ngajar Quran. Tapi gini boleh kerana tak ngaji telinga ni, ngaji sikit-sikit. Nah, boleh ilmu itu habis melalui Quran. Nah, betul melalui Quran. Hak itulah ulama-ulama kita dia kata dia mengaji Quran, dia ketemu dengan segala ilmu dalam Quran. Kini kita reti segala hak kesihatan, hak kesihatan tu, reti gabah-gabah panggil dia. Bukan reti secara dalam ayat dak. Nah, royak hak kesihatan pun dalam Quran, royak hak segala-gala hak witiasa, harga pun dah kita ngaji mana witiasa. Nah, tapi bagi kita ngaji Quran, kita ketemu ayat-ayat macam tu. Lebih bagi kita baca tafsir. Bagi kita baca tafsir. Siapa nak faham Quran kena baca tafsir. Dah, baca tafsir. Tafsir ni beribu ulama kita baca. Kita baca tafsir ni baru apa orang ya tafsir kita baca main dek ngaji ni. Nah, hak laknya bagi Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Nah, itulah bibu dah. Quran yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Tu nak pada orang kafir dulu, tapi hari ni kita nak pada orang Islam dan nak pada Islam kita sendiri. Nah, batu garak ni dia tanya atau kita dok dakwah orang kafir yang mana dah. Nah, dakwah orang kafir dah. Tak je pergi dakwah orang kafir dah. Pergi berkali baru. Nah, pergi mak dia nyi kali mula ada gigi lagi. Pagi di Ho Chiang Rai baru ni pun. Royak gitu-gitu tak ada ganja sungguh begitu. Ada nak pergi dah. Begini nak hadap pada sama Islam kita dah ada masalah lagi. Dah ada masalah lagi. Islam kita dia tak seterima. Nah. Yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dan terpelihara dalam kitab dengan sebaik-baiknya. Quran ni tersimpan, terpelihara dengan sebaik-baiknya. Tak kena bosan, tak tahu syaitan mai duk kenak ke, siapa mai duk kenak, mai duk beki Quran, tak ada. Dah, Tuhan jaga sungguh nak Quran. Walaupun ada usaha mai beki Quran. Ada. Nah, tapi tak nak beki Quran. Tak boleh nak mai kenak Quran. Dah. Subhanallah. Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk diakui bersih suci. Ambil tak turun langit, turun mari langit mula siapa ke Nabi hafalkan hati mak Nabi tu. Nah, Tuhan jaga langit dengan sepenuh-penuhnya. Nah, syaitan mana ganggu sikit nak mari set masuk tak boleh. Nah, Tuhan jaga sungguh nak. Nah, tidak disentuh, tidak disentuh oleh mana-mana makhluk yang oleh tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih. Nak mari sini Tuhan pilih dah kalangan malaikat je bawa Quran dah Tuhan pilih dah, bukan malaikat sebarang malaikat. Tapi malaikat Jibril. Ada tu atau ikut orang bawa lah. Dah. Ada satu malaikat khas nak bawa wahyu ni. Dah. Malam nak turun tu Tuhan jaga habis dah langit tu. Dah. Itulah nak kata mulianya Quran, hormatnya Quran. Nah, Al-Quran itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Inilah Quran kita duk ngaji ni. Nah, Quran kita baca ni mari mana? Siapa turun mari? Nah, Allah Rabbul Alamin. Benarnya ayat ni dalam surah Waqiah, dalam surah Sajdah, dalam surah banyak-banyak lagi duk ayat ni kata tu main dalam surah Yasin, Tanzilul Aziz. Apa dah? Tanzilul Azizir Rahim. Nah, diturunnya Al-Quran ini daripada Tuhan yang Maha Kuasa lagi sangat mengasih ni. Dah dalam surah Yasin beroyak. Mari tu Quran mari tu dalam surah Sajdah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Surah Sajdah tu ayat mula-mula lu dah. Buka 4 surah Sajdah tu ayat lu dah. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab, turunnya kitab Quran ini la raiba fi, tidak bimbang ada syak dah, min rabbil alamin, daripada Tuhan Rabbul Alamin. Ngaji Quran, mengaji kitab tu ada mulianya orang ngaji kitab Quran, keramatnya dah miwasa keramatnya kita dah. Alhamdulillah. Hatulah surah ini diakhiri, surah ni akhir dengan apa?
dengan menegaskan bahawa segala keterangan disebut itu adalah benar yang diyakini. Ayat Al-Quran ni Tuhan mai tegah pula di akhir surah ni, surah Waqiah Tuhan mai tegah pula, mai royak pula kata Quran ni bahawa segala yang diterangkan dalam Quran dalam surah Waqiah ni adalah benar yang diyakini. Benar lagi kena cerak. Tak ada kena bimbang dah. Padahal tu kata la raib tu pun dah. Tak kena bimbang juga, tapi benar yang diyakini pula. Mai tegah pula lepas tu. Oleh itu, yang mu kena terima dengan kata, oleh itu ucaplah tasbih dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar kekuasaannya. Surah ni sudah dengar tasbih. Supaya surah Yasin juga. Surah Yasin juga. Fasabbih apa dah? Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Tuhan suruh katut dengan surah Yasin juga. Bila Tuhan royak, Tuhan ni bila dia royak ayat ni sudah dengar, suruh puji Tuhan. Suruh puji Tuhan. Dalam surah Yasin pun juga royak. Lepas tu subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Sudah tasbih juga. Suruh puji Tuhan. Alhamdulillah. Itulah surah Al-Waqiah yang kita akan mengaji hari ni. Kat mana dah tu? La ilaha illallah. Tak ada masuk ayat dia lagi. Amai dengar sikit dah. Sementara pukul 3.30 ni. Dah kat mana ni? Hari kita baca apa 14 ayat dah tu. Baik, tengok ayat dia pula, tafsir dia. Saat ni kita ada kelebihan surah yang Nabi sendiri royak. Yang naknya siapa nak Nabi royak sana gapo, siapa baca seumpama tiap malam, boleh gapo? Tuhan balas gapo? Selamat daripada fakir. Tuhan tak boleh kena apa. Tuhan tak kena apa. Insya-Allah Tuhan akan royak lah. Hari ni masalah jadi apa, dah pakat fakir, pakat payah rezeki, payah rezeki lah. Tu bagi kita pakat baca setiap kampung dah. Kampung ni pakat baca surat malam-malam, pakat baca gege nak langit tu belaka tu. Semua tu ayah kita baca nak langit belaka tu. Nak langit belaka. Pakat baca pun habis, pakat baca kampung. Dah. Dah semaya kat baca, dah. Hak tu. Dah. Hak kena huruf pun tak nak baca juga. Hak kena huruf dah. Hak kena huruf tu berapa orang je hak baca raja baca. Nak dia pakat baca pula kan dah. Insya-Allah. Insya-Allah. Dah. Ia bukan kena sujud, cuma sunat sujud lah. Sujud dah, sujud. Haji dah. Apa yang letak sujud molek. Dah sujud tu lebih baiklah. Dah. Syaitan Allah dia panggil. Tengok ayat dia dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala mula surah ni dengan ayat 1 sampai di ayat 7. Ayat tu. 7 lah 7. Kalau tu ayat sungguhnya kiamat sungguh sekat kiamat dunia. Allah Ta'ala mula dengan ayat 4 buka surah ni mula kecil kiamat lu dah. Idza waqa'atil waqi'ah. Idza apabila waqa'at berlaku al-waqi'ah hari kiamat itu. Allah. Tu ayat pada waqa'at. Tu ayat atau waqi'ah ni mana waqa'ah. Daripada kalimah waqa'ah juga. Al-waqi'ah daripada kalimah waqa'ah. Asal waqa'ah atau berlaku. Jatuh berlaku. Tu mana waqa'ah. Waqa'ah. Orang kata benar kiamat ni sepengah cerak kena berlaku. Cerak kena berlaku. Benar ke berlaku. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlaku hari kiamat itu. Tuhan kecek dengan bahasa kata jadi dah kiamat dah. Apabila berlaku dah hari kiamat, benda ni jadi dah. Benda jadi dah. Dah muka kena jadi sungguh. Sebab tu Tuhan kecek kata benda ni kena jadi dah. Dah.
Apabila berlaku hari kiamat itu, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tiada siapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Lalu boleh pakai bohong, boleh pakai bohong ayat hari kiamat. Nah, engkau tak jadi lagi. Tapi bahawa jadi dah tu, tak ada siapa pun boleh pakai bohong. Tak ada siapa pun boleh pakai bohong. Dah, pakai bohong tak boleh. Dah tak ada siapa dah. Dah. Hancur bit. Nah. Hari tu jadi gapo? Allahu akbar. Khafidatur rafi'ah. Kejadian hari kiamat itu. Kejadian hari kiamat itu iaitu khafidah. Khafidah ni merendahkan golongan yang ingkar. Tu balik. Hari kiamat ni tu nak balik, nak tukar. Orang biasa duduk tinggi, biasa duduk metor, biasa duduk megah. Dengan neraka Tuhan, hari tu telah Tuhan jadi perendah. Tuhan perendah semula. Perendah golongan orang neraka Tuhan. Rafi'ah warfa'ni. Rafi'ah akak darjatku. Nah dah. Rafi'ah mata akak darjat. Nah. Mengangkat. Rafi'ah dia dan meninggikan golongan yang taat. Hari kiamat adalah hari Tuhan nak perendah darjat orang yang biasa neraka Tuhan walaupun dia tinggi atas dunia ni. Nah, dak keadaan tinggi tapi neraka Tuhan. Tuhan nak perendah dia esok. Firaun duduk neraka habis. Namrud lah neraka habis. Orang zalim-zalim hok kedabal-kedabal duduk neraka Tuhan, Tuhan selalah neraka belaka. Nah, la ilaha illallah, takut kita duduk sekalian dalam mata. Subhanallah. Sebab tak tahu lagi nasib kita ni. Kita tak tahu lagi nasib. Jangan sekali-kali kita berasa makan dia angin panggil. Dah angin-angin sore. Dah angin kok kalau kita rasa masuk syurga aku ni. Angin tu. Nah, muat gap masuk syurga. Puasa 3 hari sebulan tak cukup. Nah. Semaya apa rakaat sehari main sunat tu. Fardu pada gada-gada. Tak khusyuk. Nak gedek lah kelas mana kita. Nah, terabila. Sedekah siapa pekuk sehari. Biasa tolong orang miskin pun orang sehari-sehari. Dah. Itulah kita duduk sehari-sehari. Nah, kau kecek buat baik pada besar laginya. Nah, kita buat imannya tu syirik dengan Tuhan dah. Buat baik gapo nak buat udah mau puji nak sanjung kita. Tu syirik dengan Tuhan teruk lah dah kita. Nah, bagi ni sebelum kita nak wasa kita masuk ahli syurga, terabila perhabis tu. Terabila perhabis tu kita. Duk zikir dia ingat Tuhan apa kali sehari. Nah, duk taubat dengan Tuhan berapa sehari? 100 sehari, 1000 sehari. Nah, duk baca selawat apa kali sehari. Nah, tu semua tu kena bila habis kena hisap. Lah. Kalau kita berasa atau kita nak masuk ahli syurga. Nah, nak masuk syurga. Takut makan. Memangnya Nabi kata ada orang makan di angin. Nah, perasa makan di perasa. Nah, ya kita nak syurga belaka. Nah, nak jadi syurga belaka. Tapi bila kita tak buat amalan syurga, ya makan di perasa lah gitu. Nah, lepas tu Nabi dak minta doa sama ya Allah jauh-jauh aku daripada jadi angin-angin. Nah, Allahumma inna a'udzubika min kulli amalin yukhzini wa a'udzubika min kulli amalin yulhini wa a'udzubika min kulli sahibin yurdini. Nah, ya Allah aku minta jauhlah dengan daripada amalan yang memalukan aku. Tak jauhlah daripada aku yang angin-angin, daripada angin-angin yang melalaikan aku. Ralik dengan angin apa syurga. Dah syurga aku dah ralik dengan itu tak ada gaduh mana dah. Dan aku ngaji semua, ya tu tak ngaji. Aku kelubung juga, hanya merasa angin dah, angin. Ya Allah. Golongan engkau ni golongan orang yang deraka lah. Engkau mata orang deraka Tuhan. Isak hodok lontar dunia lain ni duk tinggi, duk deraka Tuhan tak semaya. Nah, duk deraka Tuhan, duk tak duk dengan Islam tapi duk tinggi keadaan dia. Haisu. Isak Tuhan loso dia. Khafidah dan loso dia. Khafidah. Dah sekat ni dah guna. Rafi'ah Tuhan nak akak. Orang berimah duk lain ni dapat hina ya. Lalu dia menjebah dia mau. Isak Tuhan nak perendah, nak akak ni, nak akak dah. Wallahu alam. Tu dah kita dekat tu dulu. Insya-Allah kita akan sambung ayat ni dah habis dah sekat kelebihan dia tadi. Nah, hanlah saja kita ngajilah surah Waqiah dulu hari ni mulaan. Insya-Allah kita akan belajar lagi biiznillah insya-Allah hari kiamat. Nanti lupa kita ngapa surah ni insya-Allah dah. Ataupun baca nak malam dah, baca nak malam insya-Allah wa mana. Wallahu alam. Aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawdu amri lillah. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha